Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi. Nombor matrik saya 10 DDT 20F1005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi bin Zulkifli dan nombor matrik saya ialah 10 DDT 20F1010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yai bin Nasir. Nombor kad magnetik 10 DDT 20S1077. Okey. Terima kasih Zaim atas persoalan tersebut. Saya akan menerangkan tentang kesan-kesan COVID-19 kepada masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zaim bin Latif dan nombor matrik saya adalah 10 DDT 12S1049. Jadi, hari ini kami akan membincangkan tentang tajuk kami iaitu Pandemik Coronavirus 2019 COVID-19 dan kesannya kepada masyarakat global. Jadi, apakah itu coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan haiwan. Pada manusia, biasanya akan menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, mulai flu biasa sehingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Selain daripada sesak nafas, kita juga berpotensi untuk mendapat penyakit yang lain. Seperti contohnya ialah demam yang tinggi sehingga mencecah sehingga suhu 380 darjah Celsius, batuk, pening kepala, sakit badan dan lain-lain. Jika kita pernah melakukan perjalanan ke negara-negara yang berjangkit ataupun kita merupakan kontak erat dengan penderita COVID-19, kita mestilah melakukan pemeriksaan ke hospital kerajaan yang pakar tentang COVID-19 supaya tidak merebak virus tersebut. Jadi, objektif kami di sini ialah kami ingin merungkaikan apakah yang menyebabkan virus ini berlaku serta kesan dia pula jika kita tidak bertindak dengan segera dan langkah-langkah untuk mengatasi virus tersebut. Dengan ini, saya akan memberi harapan kepada Muhammad Lutfi untuk menghuraikan ayat Al-Quran ataupun hadis berkaitan dengan coronavirus. Terima kasih kepada rakan saya Muhammad Zaim kerana memberikan saya peluang untuk meneruskan perbincangan kami pada hari ini. Terdapat satu hadis yang boleh dikaitkan dalam situasi ini, mana Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu mendengarnya, iaitu wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar dan lari daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini jelas mengajar kita bahawa Rasulullah SAW juga mengambil pendekatan untuk mencegah penyakit dan tidak berserah 100% kepada Allah SWT. Kerana usaha manusia itu adalah satu penzahiran sebagai seorang hamba yang taat. Tindakan Rasulullah SAW juga boleh diklasifikasikan dalam bahasa moden, iaitu kuarantin, agar penyakit ini atau wabak berkenaan tidak tersebar secara meluas. Jadi, saya akan memberi laluan kepada Zulhelmi pula untuk menerangkan punca-punca coronavirus ini berlaku. Saudara, seperti yang kita tahu, COVID-19 berasal daripada Wuhan, China. Jadi, punca yang pertama daripada COVID-19 ini adalah negara China tidak dapat mengawal virus tersebut. Hal ini menyebabkan COVID-19 tersebar ke seluruh dunia. Punca yang kedua daripada penyebaran COVID-19 ini adalah orang ramai yang tidak menjaga kebersihan diri dengan sempurna. Hal ini menyebabkan lebih mudah COVID-19 ditransferkan kepada orang lain. Punca penyebaran COVID-19 yang ketiga adalah berpunca daripada orang ramai yang tidak mengambil berat pada peringkat awal. Hal ini menyebabkan orang ramai tidak mengambil tahu dan juga tidak ingin tahu mengenai perkara tersebut dan mengakibatkan ramai yang terkena COVID-19. Oh, begitu rupanya. Jadi, saya harap Ad boleh menerangkan pula tentang kesan-kesan coronavirus jika kita tidak mengatasinya dengan secepat yang mungkin.
Dunia pada hari ini telah digempakan dengan satu penularan virus iaitu COVID-19 yang telah meragut beribu nyawa dan menular ke serata dunia. Kegagahan menejah ambang 2020 menjadi suram apabila pada 19 Disember 2019 virus ini mula dikesan dan telah menyebabkan kematian yang berlaku di wilayah Wuhan, China. Penularan virus ini yang begitu cepat menular ke serata dunia telah mendatangkan pelbagai implikasi negatif kepada seluruh negara dan tidak ketinggalan juga dengan negara kita, Malaysia, yang turut terkena tempias virus yang mudah tersebar tanpa kita sedari. Hal ini memberi kesan yang sangat drastik kepada semua masyarakat Malaysia. Kesan daripada kemunculan virus corona ini telah menjejaskan sosioekonomi sesebuah negara kerana boleh menjejaskan tahap kesihatan penduduk sesebuah negara. Virus ini yang dikatakan berpunca daripada pengambilan makanan hidupan liar seperti ular, kelawar dan biawak telah menyebabkan seseorang itu mengalami simptom seperti batuk dan sesama yang berterusan melebihi 14 sehingga 21 hari dan boleh membawa kepada maut. Implikasinya, sosioekonomi negara akan mengalami defisit disebabkan tenaga kerja yang tidak sihat dan terpaksa menjalani rawatan untuk pemulihan. Hal ini juga telah menggugat ketenteraman sesebuah negara dan mewujudkan suasana panik kepada rakyat di seluruh negara. Perkara ini akan menambahkan kebesaran dalam kalangan masyarakat di sesebuah negara maupun dunia yang diketahui umum boleh membawa kepada kematian. Sudah terang lagi bersulur bahawa kemunculan virus corona ini telah menjejaskan sosioekonomi sesebuah negara dan menggugat kesejahteraan rakyat sesebuah negara. Selain itu, salah satu bidang yang terkesan akibat pandemik ini adalah sektor pendidikan, sama ada pendidikan peringkat rendah ataupun institusi pengajian tinggi. COVID-19 telah memberi kesan yang pelbagai kepada pelajar daripada pelbagai aspek seperti kewangan, pengurusan masa dan aspek kesihatan. Norma baharu telah mengheret sektor pendidikan negara ini ke arah penggunaan teknologi secara maksimal. Untuk itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran hari ini adalah sepenuhnya menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian. Kaedah ini digunakan bagi membendung pandemik ini daripada terus merebak. Hal ini juga sedikit akan mengurangkan fokus pelajar kerana gangguan yang tak terduga seperti masalah internet, gangguan ahli keluarga dan sebagainya. Kebanyakan pelajar sangat bersetuju pembelajaran secara bersemuka adalah lebih berkesan daripada pembelajaran secara dalam talian. Menurut soal selidik saya kepada rakan-rakan yang lain, mereka juga berpendapat tanpa bersemuka dengan penjara agak sukar untuk pelajar bertanyakan soalan, ditambah pula dengan campaian internet yang kurang memuaskan. Komunikasi antara pelajar dan penjara sukar dilaksanakan apabila talian internet bermasalah. Tidaklah hanya fokus kepada kesan buruk sahaja, terdapat juga kesan baik yang boleh kita perolehi daripada pandemik COVID-19 ini. Contohnya, peningkatan capaian internet di seluruh negara. Ketika bermulanya PKP pada 18 Mac yang lalu, syarikat telekomunikasi telah mengambil inisiatif tambahan dengan memberikan pakej internet percuma khas kepada pelajar seluruh negara. Inisiatif yang diambil oleh syarikat telekomunikasi ini wajar dipuji kerana jelas menyokong usaha kerajaan dalam meningkatkan capaian internet dalam kalangan penduduk. Bantuan pakej internet cukup bermakna bagi pelajar dan penjara. Ketika PKP dikuatkuasakan, pelajar dapat menggunakan data yang dikhususkan untuk sesi pembelajaran dalam talian. Bagi pensyarah pula, ia dah membantu mereka menyampaikan kuliah seperti biasa. Hal ini membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran diteruskan tanpa ada gangguan internet lagi. Baru-baru ini, tular di media sosial mengenai seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah Berbayana Musibin yang merakamkan kesukaran beliau menduduki peperiksaan dalam talian. Kesan beliau mendapat perhatian banyak pihak termasuk Perdana Menteri sendiri. Memandangkan capaian internet kurang memuaskan, terutama di kawasan luar bandar, kerajaan mengambil inisiatif baru dalam menambah baik infrastruktur komunikasi digital di luar bandar. Selain itu, ialah dapat meminimumkan perjumpaan secara bersemuka dan menggantikannya dengan perjumpaan secara dalam talian. Keadaan ini memberi peluang kepada pelajar untuk menjimatkan kos sara hidup
kerana mereka akan tinggal bersama ibu bapa di kampung halaman, bukannya di rumah sewa ataupun kolej kediaman masing-masing. Ramai juga dalam kalangan pelajar kreatif menggunakan ruang dan masa yang ada untuk menjalankan kerja sambilan. Ada juga yang membantu ibu bapa berniaga dan mencari pendapatan sampingan ketika tiada kelas. Selain pelajar dan IPT, pensyarah juga menerima tempias positif daripada pandemik COVID-19 ini. Dengan mengamalkan norma baru ini, risiko penularan jangkitan COVID-19 dapat dikurangkan dalam aspek penjimatan masa dan kos. Ia dapat dilaksanakan dengan tidak perlu menghadiri mesyuarat, perjumpaan dan majlis rasmi secara bersemuka. Memandangkan IPT tidak beroperasi seperti biasa, kebanyakan pensyarah lebih tertumpu untuk menyiapkan kerja mereka di rumah sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oh, itu rupanya kesan-kesannya. Jadi saya harap Lutfi boleh menerangkan tentang cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terima kasih sekali lagi buat rakan saya Muhammad Zain. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi wabak COVID-19 ini daripada terus merebak di kalangan masyarakat kita. Yang pertama ialah lakukan saringan kesihatan. Sila datang dan membuat saringan kesihatan secara percuma di mana-mana pusat kesihatan yang berdekatan dengan rumah kita, tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan dengan tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan saringan yang telah ditetapkan oleh mereka. Yang kedua ialah jaga penjarakan 1 meter. Sekiranya anda diperlukan untuk keluar membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan dengan orang awam. Hal ini kerana COVID-19 merebak melalui sentuhan dan kita tak tahu siapa di kalangan mereka yang membawa wabak ini. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati kerana kita berada di luar. Yang ketiga ialah memakai pelitup muka dengan betul. Patutlah SOP sebagai norma baru yang terkini, terutamanya apabila memakai pelitup muka. Jika anda berasa tidak sihat seperti ada gejala batuk ataupun sesama, pakailah pelitup muka ini dan segeralah mendapatkan rawatan di mana-mana klinik atau hospital yang berdekatan. Dengan menggunakan topeng muka yang sama ulang kali, sebaliknya keraplah menukarnya dari semasa ke semasa. Ini merupakan cara pemakaian pelitup muka dengan betul. Pastikan bahagian yang berwarna di luar dan bahagian berwarna putih berada di dalam. Tutup bahagian hidung dan tarik bahagian bawah sehingga menutup dagu. Tekan bahagian atas ke pinggan logam mengikut bentuk hidung. Dan ini merupakan cara pemakaian pelitup muka yang salah. Sekian saja itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Semoga kita akan berjumpa lagi. Kesimpulan yang kami telah lakukan ialah kami berharap semua orang mematuhi SOP yang diberikan oleh kerajaan agar kita boleh turunkan keadaan kes COVID-19 ini. Pendapat kami pula ialah kami berharap dalam masa 1 ataupun 2 tahun lagi kes COVID-19 ini akan berturun secara drastik dan hilang terus daripada dunia ini, supaya kita boleh hidup seperti biasa, seperti di mana kita hidup tanpa COVID-19. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.